There's just one hitch, because the materials are so fragile, they can't be moved. So you'd be doing the work at our remote research facility. Creating this archive, putting this puzzle together, well, it would mean the world to everyone who lost someone in that fire. Salam intermezzo, salam bertemu kembali. Kita nak bercakap tentang sebuah drama siri yang aku kira sebenarnya underrated sikit lah. Tapi bagi aku sendiri memang cemerlang dan hebat lah drama siri ni yang dikeluarkan oleh Netflix, Archive 81. Memang underrated lah. Dia keluar tu first 2 episod tu orang tak kenal kan. Lepas tu masuk episod ketiga baru orang bercerita pasal series ni lah. So memang dia underrated. Drama siri ni dia adaptasi daripada podcast. Aku adalah ikut kejap-kejap podcast ni. Dia macam kisah-kisah macam lah X-Files, yang mana segolongan orang ni dia bekerja untuk mencari rahsia-rahsia misteri daripada tape dan simpanan-simpanan dokumen yang dibuat sebenarnya dalam kisah podcast tu lah oleh kerajaan. Dalam drama siri ni dia ubah sikit. Dia lebih tampilkan sisi-sisi yang banyak rahsia yang digerakkan oleh seorang teraju utama lah, seorang lelaki yang memang kerja dia untuk mencuci footage dalam kaset khusus VHS lah. Tapi dia juga seorang pakar dalam dunia mencuci pita filem dan pelbagai bentuk pita lah yang ada. Tapi kitanya kisah dia bermula apabila dia diberi permintaan khas, dibayar Tugasan lah. Satu tugas khas, kontrak untuk dia cuci. Ada beberapa siri tape yang membuka kisah tentang seorang perempuan yang dalam era 80-an yang sedang melakukan tesis tentang sebuah bangunan lama. Jadi aku punyalah orang kata suka sangat dengan drama ni. Bukan apa bro, aku dah lama tak tengok. Aku ni pengikut besar Twin Peaks. Aku ni pengikut besar drama-drama siri yang banyak misteri, banyak perkara-perkara yang paranormal dan perkara-perkara yang tak susah nak diungkapkan, tapi kau kena ikut, kau kena terus tengok sampai nanti dia timbul beberapa misteri tu, beberapa persoalan atau jawapan dalam misteri tu. So Archive 81 ni satu lagi yang berjaya lah menimbulkan banyak misteri. Malah pertama kali bila aku tonton, aku ingat lagi waktu aku tonton tahun lepas, waktu PKP, semua anak bini semua dah tidur, buka seorang-seorang. Tak pernah ada rasa takut tu timbul balik, rasa takut tau. Macam tengok benda yang macam ada seseorang tengok kau. Bila aku tengok drama tu, kau bayangkan. Tapi dia tak adalah seram sangat cerita ni. Kau tak rasa seram, aku rasa seram. Sebab dia pada aku dia mystery thriller. Dia bukan seram tu, tak ada. Aku dengan sebab dia berjaya timbulkan kalau siapa yang ikut lah atua-atua zaman 70-an, 80-an yang terkenal macam Roman Polanski, macam Conversation yang dibuat oleh Francis Ford Coppola, benda-benda tu ada dalam drama siri ni. Dia memang macam homage lah terhadap mereka. Macam kalau kau tengok dalam Polanski, kau pernah tengok Rosemary's Baby, The Tenant, yang filem-filem yang tentang kau suspicious pada orang, kau duduk seorang tapi kau suspicious dengan neighbor kau, and then macam Conversation tu kau merakam atau kau kembali melihat apa yang kau dah rakam. Macam Brian De Palma pun ada buat cerita tu, Blowout kalau aku tak silap. So elemen-elemen ini ada dalam drama siri ni. Jadi ini yang buat kadang-kadang ada satu part tu kau tengok kan, kau ni dalam alam mimpi ke dalam alam realiti sekarang ni? Kau dalam keadaan realiti tu ke, atau kau dalam alam yang kau tengah tonton tu? Bagi aku banyak sikapan atau banyak orang kata garisan-garisan yang dia berjaya tembus lah dimensi-dimensi antara orang kata masa dan ruang yang dia sengaja buat, yang kau kadang-kadang akhirnya nanti dekat tengah-tengah kau rasa kau sendiri, bukanlah dah kata kau terperangkap, tapi kau sendiri rasa dah dia kat mana sekarang ni, kat mana. Jadi benda tu bagi aku sangat menarik dan bagus lah.
Dan dia tak duduk bawah fiction science. Dia mungkin dia ada, bagi aku ada sikap seram tu, ada sikap ngeri tu. Jadi dia boleh pergi semua. Dia macam satu drama postmodern yang baru lah. Yalah. Pada aku dia yang berjaya menarik aku untuk tonton kan. Ya. Kan. Dia punya opening scene tu lah. Yang first episode tu kan. Punya starting intro. Footage video dia tu. Itu scene kan. Dan as you go on, you notice, aku notice lepas episod ketiga kot. Dan aku notice semua intro yang dibagi tu is a brief explanation yang of what that episode is about. Kan? Macam episode ni pasal apa kan? Kesimpulan dia. Tu. Lepas tu satu lagi, cerita ni banyak flashback kan, which is aku bukan fan lah untuk flashback ni. Aku rasa banyak filem yang flashback yang aku rasa best. Dulu apa Oculus apa benda? Oculus. Okay. Itu antara yang best lah flashback. Sebab dia kena pandai main tau. Kalau tak pandai main flashback ni memang bosan. Tapi yang ni untuk Archive 81 ni yang menarik pasal setiap flashback tu dia berlaku seiring dengan apa yang Mamat tu hadapi. Kan dia secara bijaknya lah dia susun macam tu seiring dengan realiti ketika itu. Itu yang menarik lah. Kan, tapi sebab dia series memang ada part pada aku agak dragging lah. Kan. So daripada segi dia nak explaining things tu tak ada isu pada aku kan. We just you can immerse yourself dalam filem, dalam series tu kan. So boleh, you can feel it dia punya suspense, misteri, dan persoalan-persoalan ni, dia ni siapa, lelaki ni siapa, perempuan ni siapa, and then dia muncul pula watak-watak lain tiba-tiba, dia ni siapa kan. Kan apa hal kan, kau rasa macam nak tahu lagi apa sebenarnya kan. So kau tonton sampai habis. Kan? So bila at the end dah terjawab semua, dia timbulkan lagi satu persoalan sebab Mamat tu kan dia terperangkap. So what's next? What's next? Apa yang akan berlaku selepas itu? So adakah akan muncul season 2? Ya. Satu hal lagi yang aku suka tentang drama siri ni, lagi-lagi pada orang yang gila filem lah. Senang cakap. Orang yang gila filem ni kan kita ada obses yang tertentu kan. Kita kadang-kadang kita suka pause. Kadang-kadang kita rewind balik. Kadang-kadang malah kita nak cut atau kita nak satu-satukan beberapa footage atau kita sekalikan. Kadang-kadang ialah dalam setiap orang yang gila filem ni kadang-kadang mungkin nak kata kita nak buat filem kita sendiri. You know. So dalam cerita ini itself, dalam drama siri ni itself, dia menimbulkan benda tu, you know. Persoalan yang selalu orang katakan filem ini satu paparan imajinasi yang kau impi-impi atau kau mimpi kan. Kau timbulkan, kau jadikan, executekan dalam bentuk yang kau susun sebagai satu bentuk atau produk mimpi pula untuk kau sampaikan kepada orang lain. Selalu orang cakap macam tu lah, escapist. Jadi dia gunakan orang kata falsafah sebalik filem atau sinema tu dalam drama siri ni juga. You know, sebab kisah dia yang suka menonton tu akhirnya dia pula akan ditonton atau dia melaku kan. Itu bagi aku sangat bagus lah sebab dia menjadi orang kata teraju utama pula dalam subjek. Dia menjadi subjek. Selalu kan orang tu kita hanya melihat dari jauh kan, kita memberi reaksi tapi kita tak macam dia kata macam beraksi. You know, kita bukan saja bereaksi tapi kita beraksi. Jadi itu yang aku lihat satu perkara yang disengaja nak orang kata nak langgar orang kata selalu the fourth wall, dinding keempat. Dalam ini dia memang masuk dalam wall tu. Jadi bagi aku sangat segar lah, sangat orang kata dari sisi dalam dunia orang yang suka filem lah, apatah lagi sebab memang dengan sengaja juga dalam drama siri ni banyak tema atau scene atau bab-bab yang kalau orang ingat, ini daripada you know, macam contoh yang bangunan tu kau teringat Roman Polanski, Rosemary's Baby. Kalau yang ini kau teringat cerita tu, kau teringat cerita tu. So dia susun benda-benda tu. Yang Suspicion kau teringat
filem-filem zaman 70-an 80-an, dan itu satu perkara lagi yang menariknya. Sebab kita tahu selepas 80-an drama filem-filem yang dibuat oleh Atwa yang penting waktu selepas Amerika, kiranya selepas fasa bukanlah nak kata masuk dah lepas, tapi suspicious atau prasangka terhadap kerajaan waktu tu dah mula kurang waktu masuk era 80-an zaman Ronald Reagan tau. Sebab zaman Ronald Reagan ni kan zaman di mana manusia Amerika dia mencari material lah, mengejar material. Sebab itu filem macam Wall Street dia keluar kan. Filem yang siapa pelakon tu? Lupa dah. Tapi filem-filem yang orang kata bekerja untuk dunia kapital lah, dunia kapitalis tu. So sedangkan dalam cerita ini dia meneruskan lagi sikap prasangka tu. Prasangka terhadap kerajaan, prasangka terhadap kau punya jiran, prasangka terhadap semua perkara di luar ruang realiti kau. Dan yang ini yang ditimbulkan dalam dunia drama siri yang ini. Dan dia tambah lagi pula, dia kata banyak benda atau banyak rahsia, yang ini yang kena dengan podcast yang diadaptasi tu. Banyak rahsia, banyak ni yang masih belum disingkap kerana tersimpan dalam tape-tape, rakaman-rakaman yang dirahsiakan. Kalau dalam podcast tu oleh kerajaan, dalam ini oleh orang-orang tertentu. Macam yang dalam cerita ni, syarikat konglomerat kaya ni lah yang menyimpan kisah-kisah rahsia ni lah yang dibuka hanya kepada seorang dua saja. Yang ni si lelaki ni lah yang berjaya, sebab dia nak kena cuci kena cuci kamera, kena cuci pita VHS tu. So itu yang menarik lah, itu yang menarik. Jadi yang lagi satu ialah dari sisi siasatan lah. Kan sikit demi sikit dia membuka. Yang aku sukanya sebab kita mula mengenal watak utama drama siri ni, sebab dia bagi jugalah latar kan. Macam kau cakap tadi lah, dia dengan ayah dia, masalah kenapa dia macam ni, latar dia, kenapa dia suka engross dengan kisah orang lain. Sebab kisah dia sebenarnya kosong tu cerita tu. Dia nak mengisi perasaan dia tu, dia melihat orang lain, kisah-kisah sejarah orang lain. So rupanya kemudian rahsia atau sejarah latar keluarga dia tu sendiri kemudian menjadi penting dalam kisah dia nak menyelesaikan masalah tu pula kan. Itu yang surprise tu kan, sebab dia berkait kan. Dia punya review tu sikit-sikit kan. Supaya kita sanggup untuk pergi tengok the next episode just mata-mata nak tahu kan apa kaitan dia antara dengan perempuan ni kan. Dia within dia pun dia ada isu, ada something kan. Dia dengan perempuan tu pun ada something. Itu yang menarik lah. So sekarang pun memang dah kurang rasanya TV series yang macam ni kan. Pasal supernatural, obsess, penyiasatan, sebab semua ni memang biasalah dalam noir, genre noir ni, benda-benda ni biasa. Kau obsesi terhadap satu objek. Dalam ni kisah perempuan tu lah. Lepas tu kau nak buka kebenaran. Itu yang kedua yang aku nampak. Lepas tu yang ketiga, sisi gelap yang makin lama kau masuk dalam dunia tu, makin lama kau dah terperangkap, kau dah susah nak keluar, benda tu memang dia main dengan cantik lah. Seriously, dia main dengan cantik. Sebab kisahnya ialah senang je, dia mudah je. Dia nak, orang kata dia nak cari jalan yang benar, supaya yang benar itu dapat diperjuangkan, dikeluarkan, dilepaskan, Macam kalau korupsi, kalau ada masalah, kalau ada kejahatan dalam dunia Amerika tu, itu yang dia nak buka kan, kalau kita tengok cerita ni. Tapi itulah soalan dia kan, berjaya tak dia buka rahsia tu atau kejahatan tu, atau betul ke yang jahat tu jahat? Tapi untuk aku personally, series ni aku lebih suka Outsider lagi lah. Outsider? Aku tak tengok. Outsider, aku lebih suka yang itu lagi daripada yang ni lah. Tapi yang ni pun still not bad kan. Kalau kata orang tanya, aku recommend. Tapi untuk aku personally, Outsider still the best. Okay. Bagi aku pula, aku rasa macam ini satu jamuan makanan yang refine lah. Kalau aku Sebab dia tak bagi kau pak, dia tak bagi kau laju.
Baik. Sikit image, dia tengok, dia tunjuk image. Dia macam David Lynch Twin Peaks lah. Kan kau kena tengok, lepas tu kau boleh kena ulang balik, kau kena tengok sebab ada babak-babak memang cantik lah. Dia cara dia lakon, cara dia sampaikan, latar dia, lagu dia. Bagi aku semua tu yang membuat dan orang kata mengikat drama siri ni dengan baik sekali. Mungkin lah sebab aku rasa aku pun ada part yang aku return back 10 second kan. Macam tu lah. Ada. Ya. So kalau korang belum tonton, kalau korang mencari kan cerita-cerita misteri, crime kan yang berkaitan yang tentang paranormal, supernatural, boleh atau cuba science akan. fiction malah ni ada science fiction Aku tak kan. rasa sangat lah science fiction. Dia ada Sebab dia punya elemen tu lebih kepada mistik. Elemen science fiction dia tu lebih kepada mistik. Okay. So tak tahu mungkin. Ya. Boleh terima. So boleh cubalah untuk tengok kan, dia ada something lah Akabiti One ni. Secara susunan series tu, cara susunan image and dia punya tu berbeza lah. Dan korang boleh nikmati lah benda Ya. tu. Lagu dia best. Serius. Aku suka gila dengan soundtrack dia. Alright. So cakap ini dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa korang pada video akan datang. Terima kasih.